seperti yang kita janjikan malam ini, saya akan share pengalaman kita ketika menjalani rawatan IVF. IVF. Nampakkah? Jelas? Alhamdulillah. Untuk pengetahuan semua, sekarang saya dengan saya punya wife sedang menjalani rawatan IVF. IVF ni dia punya singkatan kepada in vitro fertilization. Lebih kurang begitulah. Mungkin korang boleh share video ini sebab mungkin di luar sana ada pasangan yang mungkin memerlukan ilmu pengetahuan inilah berkaitan IVF. Sebab kadang-kadang kan ramai di luar sana lah, kebanyakan pasangan hari ni lah dia orang berkahwin, and then lepas beberapa tahun dia orang masih belum ada cahaya mata lagi. So macam secara peribadinya macam kami dua lah, suami isteri, kami telah pun berkahwin dekat 7 tahun jugalah, 7 tahun kan. So far belum ada cahaya mata lagi lah. Adapun cahaya mata kita orang sekarang, dia adalah anak angkat kami lah. So mungkin korang boleh share video ni, Abang Rid punya live ini, share dalam grup kah ataupun mana-mana, supaya diorang yang berada di luar sana yang mungkin mengalami isu yang sama seperti Abang Rid, so mungkin diorang boleh at least diorang dapat info ataupun suatu ilmu berkaitan bagaimana prosedur IVF ini dilakukan ataupun bagaimana rawatan IVF ini dijalankan. So kita orang sekarang sedang melalui proses ini, hampir sampai ke peringkat kutipan telur. Hampir sebulan jugalah. Okay, first kali ni saya cerita ni berkaitan dengan pengalaman kami sendiri. Ni bukan cerita pasal pengalaman orang lain. Bukan juga orang yang bertauliah untuk menceritakannya secara ilmiah ataupun secara sains, tapi lebih kepada pengalaman diri. Sebab saya bukannya doktor, bukan juga nurse, bukan misi, sekadar pesakit. Pesakit lah rasanya. So apa itu IVF? Korang tahu ke apa itu IVF? IVF ni kalau dalam bahasa pasar ataupun bahasa yang lebih mudah untuk dipahami, dia bayi tabung uji. Contoh inilah, ini tabung uji kan? Ini tabung uji. So telur ataupun ovum wanita, ataupun dalam bahasa yang lebih dipahami, telur wanita, dia akan dikawinkan dengan telur lelaki dalam tabung uji. Ini contoh, bukan betul-betul punya lah. So nak bagi gambaran mungkin lebih mudah untuk korang faham lah. So telur orang wanita, perempuan, dia akan masukkan dalam ini, and then sperm orang lelaki pula pun akan dicampur bersama ke dalam tabung uji bersama dengan telur wanita tersebut, isteri. So di sana persenyawaan akan berlaku. So dalam erti kata lain ni, IVF ni adalah proses persenyawaan di luar rahim. So ini yang kami lalui sekarang lah. So untuk korang yang baru menonton, mungkin korang boleh share video ini supaya pasangan-pasangan di luar sana yang mungkin menghadapi masalah untuk mendapatkan cahaya mata, diorang dapat ilmu sebab sedikit lah mengenai
bagaimana proses IVF ini. Okey, itu secara ringkasnya dari saya mengenai apa itu IVF lah. Ami pergi. Saya punya bini tepi sana. share. Ami. Oh, mana? Dah. Share supaya info ini sampai ke mereka yang mungkin memerlukan, terutama pasangan yang belum ada anak. Boleh jadi ini hari untuk yang single itu kan, korang mungkin belum berkahwin lagi, belum ada suami ataupun isteri kan. So ilmu ini mungkin bermasa sekarang dia macam tidak begitu perlu kan, tapi boleh jadi ilmu ini berguna untuk korang di kemudian hari. So mungkin korang boleh tonton dia, and then bagaimana share. Okey, itu sebar ringkas mengenai IVF lah, yang saya dapat kongsikan dengan korang. IVF ni seperti yang saya maklumkan tadi lah, persenyawaan di luar rahim. Bagi tabung uji lah tu, Okey, siapa yang layak ataupun siapa yang sesuai menjalani rawatan IVF ini ataupun ICSI ini. ICSI dengan IVF dia lebih kurang sama lah, cuma prosedur persenyawaan dia macam ada berbeza sikit lah. Kalau ICSI nampak lah. ICSI ni dia macam adik-beradik dengan IVF, cuma dia sperm lelaki tu dicucuk ke dalam telur wanita, ovum wanita. So itu ICSI lah. So dia lebih kurang adik-beradik lah IVF ni dengan ICSI. Okey, siapa yang layak ataupun yang sesuai menjalani rawatan IVF ini ataupun ICSI ini? Selalunya memang of course lah suami isteri yang sah punya lah. Kalau yang couple tu kita tidak mau cerita lah yang tu. Pasangan yang dah lama berkahwin, contohnya macam kalau 5 tahun ke atas tu kira critical jugalah. Macam kita orang dekat 7 tahun macam tu, 7 tahun. So far belum ada cahaya mata lagi lah. So kita pun medical check up, check, and then ternampak ICSI. Sekejap. Apa yang ternampak tu? Mana saya tadi? Kita pun sudah check up dengan hospital swasta. Kita check up di BMC Bintulu, and then kita juga check up di Columbia Hospital di Bintulu. Daripada nasihat doktor, at least 2 orang doktor lah. So daripada 2 orang doktor tu, dia orang memang nasihatkan kita lah untuk ambil IVF. Artinya ada sistem down lah, sistem down. Faham lah? Sistem down. So memang kaedah semula jadi untuk pregnant tu memang sukar. So kita ambil cara terakhir. IVF ni ibarat cara terakhir. So kita pun buat appointment. Selain sebelum kita buat appointment tu kan, sebelum saya pergi ke itu, satu lagi saya mau sentuh di sini berkaitan umur mereka yang sesuai untuk ambil IVF ini. Semakin meningkat usia kita, semakin rendah kebarangkalian untuk berjaya IVF tersebut. Umur yang sesuai, yang ideal dan yang boleh meningkatkan peratusan kejayaan IVF itu adalah
pada paras 35 tahun ke bawah. 35 tahun ke bawah. Kalau 35 tahun ke atas boleh, tapi dia mungkin makin naik umur, makin tinggi umur, risiko kepada pesakit terutama kepada perempuan, kat wanita, risikonya makin tinggi. And then kadar kejayaannya juga makin rendah lah. Share video ini supaya info ini sampai kepada mereka yang mungkin memerlukan. Ni. Itu kita cerita pasal umur tadi. Seterusnya saya mau kongsikan cabaran yang kami hadapi ketika menjalani rawatan IVF ini. Rawatan IVF. Anda nampak? Korang ada nampak tak? Kalau tak nampak, anak luar nikah. So, macam kita orang sekarang kan, kita orang berada pada peringkat pertengahan. So, macam-macam cabaran lah yang kita orang hadapi. Cabaran ketika menjalani rawatan IVF ni, dia terbahagi kepada 3. Cabaran menjalani rawatan IVF ni terbahagi kepada 3. Yang pertama sekali, cabaran sebelum, semasa, dan selepas. Ya kina ya kata. Ada satu kawan ini, dia komen macam Cina aku cakap. Tiapa walaupun bercakap macam Cina, at least harap kita orang faham lah. Okay. So, berbalik kepada topik kita tadi. Cabaran yang kami hadapi ketika menjalani rawatan IVF ini sekurang-kurangnya terbagi kepada 3. Sebelum, semasa, dan selepas. Okay, first kali saya kongsikan, saya sharekan kat you all cabaran sebelum kami menjalani rawatan IVF ini. Seperti biasalah dalam apa-apa perkara sekalipun. Cabaran yang pertama yang kita perlu lalui ialah ilmu pengetahuan. Mana nak dapat ilmu pengetahuan ini pasal IVF ini? So, zaman sekarang, zaman IT, zaman hujung jari. So, korang boleh Google, and then boleh cari dalam YouTube. Tapi ini ilmu ini secara basic saja. Kalau nak yang lebih detail, memang nak tak nak, you all kena jumpa doktor lah, buat konsultasi dengan doktor yang bertauliah. So kita macam saya dengan saya punya bini kan, dari tahun 2017, rasanya dari tahun 2017 dah kita orang start. Tapi tahun 2020 ini baru kita tercapai hajat lah untuk melaksanakan IVF ini. So waktu tu kita try cari ilmu dari seminar. Kadang-kadang klinik swasta, especially klinik swasta lah, kadang-kadang government ada juga. Bila diorang ada melaksanakan seminar, so korang boleh join. Ada yang free, ada yang berbayar. So bergantung kepada korang punya nasib lah. So korang boleh dapatkan ilmu dia daripada seminar yang dari doktor bertauliah punya. Boleh untuk ilmu basic korang boleh cari dalam Google, and then korang boleh cari dalam YouTube juga. And then bertanya kepada mereka yang pernah menjalani rawatan IVF ini. Macam kami sekarang, alhamdulillah, tapi belum selesai lagi lah, tapi kami berada pada peringkat hampir selesai. That's why malam ini first time saya live di Facebook, semata-mata untuk kongsikan dengan korang bagaimana pengalaman kita orang menjalani rawatan IVF. Bayi tabung uji.
Oke. Selain ilmu pengetahuan, cabaran seterusnya yang korang kena lalui adalah check up. Cek dululah diri sendiri, saya sendiri, and then saya punya pasangan. So kita pergilah ke mana-mana lah. Kalau macam Sarawak sini, mungkin doktor kerajaan boleh, hospital kerajaan boleh, tapi mungkin macam kami swasta lah. Macam kami di Bintulu, kami pergi ke BMC and then Columbia punya. So cek sistem peranakan pihak perempuan, and then cek sperm orang lelaki. Saya lah tu. So dua-dua pihak kena cek. Orang perempuan cek, and then orang lelaki pun cek. Dua-dua wajib cek. First sekali kita mau kenal pasti apa masalah dia, siapa bermasalah. Dari bila kita dah mengetahui di mana masalah dia, then baru kita dapat kenal pasti apa rawatan terbaik, apa kaedah terbaik untuk masalah ketiadaan cahaya mata ini. So macam kami dua kan sudah cek di Borneo BMC, bukan Borneo, Bintulu Medical Center, BMC Bintulu, and then memang doktor mengesahkan lah. Dua orang doktor sekurang-kurangnya mengesahkan memang ada problem. So and then rawatan dia pun memang nak memang IVF. Dia ada beberapa rawatan sebenarnya untuk mereka yang ada problem dengan masalah ketiadaan cahaya mata ini. Dia ada beberapa kaedah. Tapi yang saya sentuh malam ini adalah IVF. Sebab saya sekarang menjalani rawatan ini. So saya fokus kepada rawatan ini. So korang mau pergi ke mana-mana klinik lah, swasta kah, kerajaan kah, cek dulu apa masalah, sama ada diri sendiri bermasalah ataupun pasangan bermasalah. And then isu kedua sebelum rawatan dilakukan ialah korang kena fikirkan kos perubatan. Sebab IVF ni dia bukan rawatan yang biasa-biasa. Dia rawatan yang agak memerlukan kos yang tinggi, and then dia memerlukan mental yang kuat, kesabaran yang kuat, and then banyak lagi lah. Tapi yang pasti memang korang kena fikirkan kos dia. Macam kita orang sendiri ni kan, sebab kita orang buat di swasta. Sarawak sini sepengetahuan saya lah, yang sepanjang saya cari dalam tempoh 3 tahun ini, Sarawak sini cuma ada, kalau tidak silap saya, cuma ada 3 hospital saja yang ada menyediakan rawatan IVF. Pertama sekali Rejang Sibu. Nama? Rejang Sibu. Keduanya London Kuching. And then yang ketiga Sanford Kuching. Semuanya swasta. Tiada rawatan IVF, tiada di hospital kerajaan untuk negeri Sarawak. Tapi kalau di Malaya sana, di Semenanjung, dia ada. Dia macam HKL, yang saya tahulah yang ada menyediakan rawatan IVF. And then yang lain tu ada, tapi saya tidak ingat. Yang saya tahu Sarawak sini ada 3 saja. And then 3 ni semua swasta punya. So bila swasta, and then dia punya kos pun boleh tahan jugalah. Ya, saudara Azdi, thank you. Korang boleh share sekali lagi. Saya cadangkan share video ini supaya dia ilmu ini sampai kepada mereka yang mungkin memerlukan ilmu ini. Boleh jadi korang tidak perlukan, tapi boleh jadi korang ada geng-geng lain ataupun saudara mara lain yang mungkin memerlukan ilmu ini. Itu cabaran sebelum menjalani rawatan IVF lah. Sebelum menjalani rawatan IVF. So sekarang kita pergi kepada cabaran semasa. Ini yang ada
ada memerlukan mental yang kuat lah, and then kesabaran yang kuat. So orang lelaki dia macam gila-gila sikit lah. Tapi sangat mencabar untuk orang perempuan rawatan IVF ni. So cabaran semasa menjalani rawatan IVF ni, especially untuk orang perempuan, sangat mencabar. Okay, first kali saya pergi kepada orang perempuan dulu. Cabaran yang perlu diorang hadapi ketika menjalani rawatan IVF. Semasa menjalani rawatan IVF. First kali untuk orang perempuan korang luar sana kan, kalau korang mau menjalani rawatan IVF orang perempuan, you punya mental tu mesti kuat. Memang orang cakap jangan mudah koyak. Kalau mudah koyak tu silap-silap dia punya rawatan itu tidak berjaya. So untuk sampai ke peringkat akhir itu dia perlukan mental yang kuat, especially untuk orang perempuan. Sebab apa? Sepanjang macam saya punya wife lah, sepanjang saya punya wife melalui rawatan ini, sepanjang saya punya wife menjalani rawatan ini, dia perlu melakukan injection ubat rawatan itu ke bahagian perut dia setiap hari. Pagi macam saya punya wife, dia ada beberapa jenis ubat. So sebelah pagi dia cucuk ubat lain, dan sebelah petang dia cucuk ubat lain. Tapi kalau ikut dia pagi itu dia cucuk semua ubat itu. So dia ibarat sehari dia kena cucuk 2 jenis ubat setiap hari di perut dia. And then korang dapat bayangkanlah macam mana dia punya sakit tu. Jarum kan? Jarum. So dia ada sakit-sakit lah, especially untuk orang yang tidak pandai cucuk sendiri. So ini ubat ini dia terpaksa cucuk sendiri. Sebab kita orang tempat kita orang buat IVF tu di Kuching. So kita orang berada di Bintulu. So mustahil untuk datang setiap hari ke Kuching. So that's why lah kita nak dia terpaksa cucuk sendiri. Imagine dia punya jarum tu kan, dia cucuk ke perut dia pagi dengan petang. So jatuh pensel tadi. So dia terpaksa hadam kesakitan tersebut sekurang-kurangnya 15 hari kan. Sekurang-kurangnya 15 hari lah, bergantung kepada kematangan telur. 6, 7, 8, 9. Mungkin lebih kurang lah 15 hari. Sebab bila sampai ke akhir waktu kan 10 hari ke 15 hari, dia bergantung kepada kematangan telur. Ini bini bagi ini contoh lah. Saya pun tidak tahu apa benda ni. Jarum besar. Ini jarum pakai, nanti lah explain. So dia terpaksa injection diri dia setiap hari. Sebab suami saya tidak mau. And then satu lagi, dia terpaksa makan suplemen. Nanti doktor akan bagilah pil suplemen khas untuk dia. And then satu lagi, dia perlu makan pil folic acid. Folic acid ada fungsi? Dia perlu ubat injection tu kan, khusus untuk memperbanyakkan telur. Memperbanyakkan telur, mematangkan telur, dan satu lagi ubat injection tersebut adalah untuk memastikan telur itu tahan. Berapa kos rawatan? Ada geng bertanya berapa kos rawatan. Senang cerita lah, dia punya kos rawatan ni kawan, dia punya kos rawatan boleh kahwin seorang lagi.
Kalau rasa mau kawin bini nombor 2 kan, mau kawin seorang lagi, itulah kos dia. Itu dia punya cerita kos rawatan tadi. Nah, kita berbalik kepada ubat ni tadi kan. So ubat dia memperbanyakkan telur, mematangkan telur, and then satu lagi untuk mengukuhkan telur supaya telur ovum orang perempuan. Telur orang perempuan ini tidak pecah. Dia sekurang-kurangnya ambil 10 hari ke 15 hari macam tu lah. Setiap hari dia cucuk jarum di perut dia untuk memastikan telur itu membesar dan matang. And then dia membesar itu dia tidak boleh pecah. Kalau pecah, habis cerita lah. Selalunya injection ini kan rawatan dia, saya punya wife ambil rawatan ini, dia akan start hari kedua selepas dia period. So hari pertama itu dia sudah start kira, and then next day dia scan ke mana-mana klinik lah, and then hari kedua dia akan start injection sampailah telur tersebut matang untuk dituai, untuk di pick up oleh doktor. Itu berkaitan ubat yang perlu dilalui oleh orang perempuan tiap hari sehingga telur itu matang. And then ini saya kongsi sikit lah. So kita orang dah scan 2 hari ini. So far ovum ataupun telur dari pihak orang perempuan tu saya punya wife lah. Alhamdulillah dia banyak. And then dia pun sudah start matang. So insyaAllah lah Isnin ini kita orang akan tuai dia lah. Doktor akan pick up, keluarkan. And then dia akan senyawakan dengan saya punya telur by this Monday, InsyaAllah. Cabaran seterusnya, cabaran kedua ketika menjalani rawatan IVF ini adalah diet pemakanan. Ini sangat penting, especially untuk orang perempuan. Orang lelaki ada juga. Orang lelaki dia tidak boleh lepas tangan. Tapi orang perempuan paling penting lah. So saya rekomen lagi dengan korang, share lah video ini. Boleh jadi ada pasangan di luar sana yang belum ada cahaya mata, yang mungkin memerlukan info ini. So korang boleh share lah. Share dalam grup kah, and then tag you all punya family kah, ataupun you all punya kawan yang belum ada cahaya mata. Okay, cabaran seterusnya adalah diet pemakanan. Doktor telah menasihatkan sebaik-baiknya elakkan makanan mentah. Makanan mentah macam umai lah. Umai macam kita kan, Sarawak sini dia suka makan umai. Umai elakkan. Sushi elakkan. Contoh macam sushi kan dia ada salmon mentah. Itu ikan mentah. So itu kita tidak mau. Sayur, perbanyakkan makan sayur, buah. Makanan-makanan berkhasiat lah. Lelaki rawatan macam mana? Kelak tunggu. Kita pergi kepada perempuan dulu. Lelaki memang ada. Tapi kebanyakannya memang fokus kepada orang perempuan. Lelaki dia tidak banyak. Ini saja rawatan dia. Makan pisang. Makan walnut. And then coklat hitam. Ini nanti saya cerita yang ni. And then cabaran seterusnya untuk orang perempuan, orang lelaki juga lah. Cabaran seterusnya adalah kontrol berat badan. Ini ada susah sikit ini. Mau kontrol, mau diet lah. Memang susah sikit lah. Bila lalu restoran nampak makanan sedap, hancur punya diet lah. Orang perempuan, saya punya wife lah. Nampak makanan sedap, sushi king, hancur punya. Dia orang punya diet tu confirm ke laut punya lah. Macam tu lah. Satu lagi pasal pemakanan ni tadi kan, doktor nasihatkan ambil sebanyak mungkin makanan yang ada sumber protein, macam telur. So macam kita orang ni kan lebih kurang start saya punya bini, saya punya wife itu predatory lah. So kita orang ambil banyak sumber protein. Contohnya macam telur. Doktor nasihatkan sekurang-kurangnya ambil 5 biji telur sehari. So kita pun ambillah 5 biji sehari telur. Tiap hari makan telur, muka pun macam telur sudah.
So kontrol diet pemakanan, kontrol berat badan, itu antara cabaran yang punya wife lalui sekarang lah. And then orang perempuan elakkan merokok. Kalau yang merokok, kalau you all ambil IVF, stop. Rokok, alkohol, Tiger kah, Heineken kah, Cashbox, stop. Sebab dia akan memberi efek yang sangat ketara lah untuk prosedur IVF itu sendiri. And then orang perempuan dia mesti kontrol dia punya hormon dalam badan dia. Ini yang ada dia ada pening sikit lah, sebab kalau hormon orang perempuan tinggi, so proses ataupun prosedur untuk transfer embrio berkemungkinan gagal. So kalau mau berjaya proses transfer embrio ke dalam rahim ibu, hormon mesti rendah. So mesti mau kontrol. Macam mana mau kontrol? Macam mana mau kontrol hormon? Mesti balance hormon. Mesti balance. Macam mana nak kontrol hormon? Doktor nasihatkan jangan stres. So cabaran orang lelaki lah tu untuk pastikan dia punya wife berada dalam keadaan yang relax, tidak stres. And then tak boleh stres, especially orang perempuan. Sebab kalau stres dia akan mempengaruhi hormon, and then bila hormon terpengaruh, then proses untuk transfer embrio kemungkinan akan gagal. Selain itu, selepas saya punya wife injection ubat untuk mematangkan dia punya telur ataupun ovum itu kan. So bila sudah sampai ke waktunya, macam hari ke 10, 9, 10 macam itulah. So dia paksa scan. So sekarang kita orang berada di Kuching, scan ovary punya wife, cek macam mana dia punya telur, adakah sudah cukup matang untuk dituai, cukup banyak kah ataupun sebaliknya. So dia terpaksa scan lah, and the scan ini dia mungkin ada menyakitkan sikit lah. So itu antara cabaran semasa kami menjalani rawatan IVF ni lah. Sebab tanpa scan kita tidak tahu macam mana perkembangan telur ataupun ovum orang perempuan di dalam rahim. Itulah amat penting untuk doktor mengetahui bagaimana pembesaran ovum ataupun telur di dalam rahim, di dalam ovary, kilang telur orang perempuan. Sebab dari sana doktor dapat atau perancangan lah bila mau pick up, bila mau tuai telur tersebut daripada pihak orang perempuan. And then cabaran seterusnya adalah tuai, kutip ataupun sedut telur orang perempuan dari ovary ataupun bahasa yang lebih senang dari kilang orang perempuan. And then cara doktor kutip itu, dia akan gunakan jarum masuk ke dalam rahim, pergi ke ovary, kilang, and then dia akan sedut telur orang perempuan itu keluar. Macam mana proses dia? You all boleh Google. Paling senang YouTube lah. So YouTube sekarang dia ada tunjukkan secara animasi bagaimana kutipan telur itu dilakukan. So korang boleh cari nantilah macam mana kutipan telur dilakukan. Ini waktu kutipan ni diorang akan views lah untuk mengurangkan kesakitan. Itu untuk orang perempuan. Cabaran ketika menjalani rawatan IVF. And then seterusnya kita pergi kepada cabaran orang lelaki pula. Cabaran orang lelaki. Korang boleh share video ini, kongsikan ilmu pengetahuan ini kepada rakan-rakan, saudara mara. InsyaAllah dengan berkongsi ilmu, InsyaAllah lah kita akan dapat
ganjaran pahala dunia akhirat insyaallah. Ini saya share pengalaman kami, bukan juga mau cakap pandai pasal IVF, so kami bukan orang bertauliah, tapi kami bercerita pengalaman yang kami hadapi sekarang ini. Okey, cabaran untuk orang lelaki pula semasa dia menjalani rawatan IVF ni. Orang lelaki dia mau kontrol pemakanan sebab dia nak kontrol quality sperm dari aspek jumlah, and then quality baguskah ataupun sebaliknya sperm tersebut. Sebab sperm ni dia mudah terjejas. Boleh jadi hari ni kita cek macam quality okey, tapi boleh jadi bila kita cek next day quality dia sebaliknya. So memang mau kontrol lah. Sama aja pemakanan, antara yang bagus untuk sperm pisang. So sekarang saya makan pisang, muka pun macam pisang. Telur sumber protein, telur. And then kacang, walnut untuk sperm. And then buah apa ini? Buah delima untuk sperm. And then saya juga mengamalkan pemakanan coklat hitam untuk sperm. Tapi doktor akan beri suplemen khas untuk memastikan kualiti sperm berada pada peringkat yang terbaik lah pada hari persenyawaan antara telur orang lelaki dan orang perempuan. So dia ada sperm. Dia ada suplemen tertentu lah. So orang lelaki dia mau kontrol dia punya quality sperm. So kontrol makanan, diet jugalah. Okey, cabaran seterusnya adalah persenyawaan ataupun bahasa yang lebih dipahami perkahwinan lah. Perkahwinan antara telur orang lelaki dengan telur orang perempuan. So pada hari kejadian macam kami inilah, insyaAllah doktor telah beri jadual kepada kami dan Isnin inilah dijangka untuk pick up telur orang perempuan dan disenyawakan dengan telur orang lelaki, insyaAllah Isnin ini. So Isnin ini insyaAllah lah saya punya wife diambil telur dari kilang dia, and then saya punya telur sperm perlu dikeluarkan. And then perkahwinan telur ini akan dilakukan dalam bekas khas lah. Sebaik telur orang perempuan dan telur orang lelaki dikahwinkan macam kami inilah, hari Isnin ini insyaAllah pick up telur, kahwin. 3 hari kemudian sekurang-kurangnya hari Khamis dijangka untuk transfer balik telur yang dah berjaya dikahwinkan masuk ke dalam rahim semula. Ataupun kita panggil zigot lah ataupun embrio lah macam tu lah. Zigot ataupun embrio pecahan yang berpecah. Itulah. Embrio ngas tak jadi. Embrio. So 3 hari selepas persenyawaan telur dijangka sekiranya telur tersebut berjaya dikahwinkan menghasilkan embrio ini akan ditransfer ke dalam rahim 3 hari kemudian, iaitu dijangka tentatif adalah pada hari Khamis minggu depan. So doktor akan masukkan balik ke dalam rahim, and then try tampal Implementation.
embrio di dinding rahim orang perempuan. Ini yang ada mungkin dalam cabar sikit nantilah. Sebab sekiranya berjaya diimplement, ditampal pada dinding rahim, insyaAllah pregnant lah. Tapi kebarangkalian itu belum tahu lagi. Sebab kalau gagal ditampal pada dinding rahim, then proses IVF itu boleh dikatakan gagal lah pada peringkat tersebut. So kemampuan embrio ni untuk melekat pada dinding rahim itu dia bergantung kepada keadaan dinding rahim, and then bergantung kepada hormon si ibu. Dia perlu seimbang lah hormon. That's why lah untuk orang perempuan yang menjalani rawatan IVF ni dia wajib kontrol hormon dia. So kalau hormon dia terlalu tinggi pada hari untuk transfer embrio, so kebarangkalian untuk embrio tersebut melekat pada dinding rahim, kebarangkalian dia untuk melekat adalah sangat rendah. So hormon perlu kontrol, perlu seimbang supaya mudah untuk embrio tersebut melekat pada dinding. Itu antara yang di explain oleh pihak berkenaan lah, tempat kita orang menjalani rawatan IVF sekarang. Sekiranya embrio tersebut berjaya dilekatkan di dinding rahim, alhamdulillah boleh dikatakan rawatan IVF tersebut berjaya, tapi belum berjaya sepenuhnya. Tapi jika embrio tersebut gagal dilekatkan pada rahim, then boleh dikatakan ia gagal lah. Itu antara cabaran orang lelaki, antara cabaran lain orang lelaki semasa menjalani rawatan ini ialah seperti yang saya maklum kata dia lah, jaga kualiti embrio. 4 ataupun 5 hari sebelum persenyawaan, orang lelaki perlu buang dia punya sperm. Sebab sperm ni dia dari pengalaman saya, dia macam kalau kita simpan terlalu lama kan, dia macam dia pandai expired. So doktor nasihatkan sebelum hari persenyawaan, sebelum sperm itu digunakan untuk dikawinkan dengan telur orang perempuan, sperm itu perlu dibuang 4 ataupun 5 hari sebelum hari kejadian, supaya bila kita ambil sperm untuk hari yang sebenar, kita memperoleh sperm yang berkualiti lah. So that's why lah doktor nasihatkan 4 ataupun 5 hari sebelum hari kejadian, sperm yang ada dalam diri itu perlu dibuang. Macam mana mau buang? Tanya diri, cari Google lah. So itu antara kaedah ataupun nasihat yang diberikan oleh doktor lah, untuk memastikan sperm berada pada keadaan yang terbaik pada hari persenyawaan. Dan satu lagi cabaran orang lelaki inilah ialah untuk membantu orang perempuan lah. Sebab orang perempuan sepanjang proses IVF ini kan, especially dekat-dekat proses untuk transfer embrio ni kan, orang lelaki try untuk support wife supaya hormon dia berada pada keadaan yang stabil. So kita try manage, bantu wife untuk kontrol dia punya stres lah. So kalau dia stres, so memang hormon dia tinggi. So that's why lah orang lelaki pandai-pandai lah, bawa dia shopping kah, bawa dia makan kah, cakap sayang-sayang kah, bagi dia happy lah, bagi dia happy, and then jangan bagi dia stres. Macam I love you Umi. Itu antara peranan orang lelaki. Orang lelaki selalunya dia tidak terlalu banyak dia punya peranan. Selalunya orang perempuan lah. That's why lah orang perempuan dia punya mental dia mesti kuat. Sebab banyak
rawatan IVF ni banyak tertumpu kepada orang perempuan. Orang lelaki je setakat makan pisang saja. And then cabaran terakhir, peringkat terakhir, iaitu cabaran selepas menjalani rawatan IVF ini. Ini dia ada dua saja cabaran selepas dia ni. Dua saja selalunya. Iaitu sama ada berjaya ataupun sebaliknya. Kalau berjaya, so cabaran kita adalah untuk mengekalkan kandungan tersebut, embrio tersebut, jaga dia, tidak boleh banyak bergerak, proses kehamilan yang bukan normal, boleh dikatakan proses kehamilan buatan lah, boleh dikatakan sedemikian lah. So memang kontrol pergerakan, tidak boleh travelling jauh, and then pemakanan semua biasalah, gaya hidup yang sihat, tidak boleh merokok, alkohol, of course cannot. Kalau berjaya, itu cabaran dia. And then kalau gagal, cabaran dia lain sikit. Of course bila dia fail kan, gagal, so cabaran dia adalah dari aspek mental kita, especially untuk orang perempuan. Sebab apabila gagal kan, orang perempuan especially-nya, so dia banyak berkorban. Imagine tiap hari dia cucuk dia punya ubat itu kan, tiap hari cucuk, and then at the end of the day, hujung harinya tidak mendatangkan apa-apa hasil. So waktu ni memang memang kecewa semua. So mau manage lah macam mana kita punya mental waktu tu. That's why lah, kesabaran perlu ada, standby cabaran selepas rawatan IVF. And then sekiranya gagal juga, cabaran seterusnya ialah untuk kos rawatan seterusnya. Sebab IVF ini, doktor dia akan try pick up, dia akan try tuai sebanyak mungkin telur daripada ovari orang perempuan. Contoh kan, contoh doktor dia berjaya kutip 10 telur orang perempuan, and then disenyawakan dengan telur orang lelaki. Dari 10 mungkin hanya jadi 8. So dari 8 ini jadi embrio. So first try kita target untuk masukkan 2 embrio. 2 embrio artinya twin lah, baby twin. Masuk 2 embrio. Sekiranya fail, gagal, tidak berjaya melekat contoh, ataupun keguguran contohnya, kira fail IVF pertama. So kita ada peluang 6 kali lagi, 6 biji embrio. So tadi kita doktor kutip 10, tapi yang jadi cuma 8. So kita first try kita masukkan 2 embrio, try twin. So tinggal 6. So yang 6 biji ini kita akan masukkan dalam freeze, beku. Embrio tersebut akan dibeku untuk kegunaan di hari lain. Macam first try kita first try tadi fail. Embrio tersebut mungkin tidak melekat, so fail. So kita terpaksa ambil lagi embrio yang seterusnya daripada dia punya, adalah satu kotak khas tu yang memang doktor sediakan, khas untuk freeze, khas untuk membekukan embrio lebihan ini tadi. So kalau yang first gagal, so kita akan try lagi, insyaAllah lah kita akan try yang kedua, ketiga, keempat sehingga berjaya. So setiap kali try kita terpaksa top up lagi lah dia punya kos rawatan. So cabaran terakhir yang perlu dihadapi adalah dari aspek keuangan, kos perubatan. So dia, pendek kata, IVF ini tidak semudah kita berbicara. Dia perlukan kesabaran, dia perlukan kos yang sangat tinggi, mental mesti mau kuat, and then ilmu pengetahuan, konsultasi, konseling semua, diet
makanan semua, and then of course gaya hidup yang sehat. Ubat ini yang paling kritikal lah. Cabaran semasa melalui rawatan ini, itu yang paling kritikal dia, sebab pasal injection ubat ke perut, especially untuk orang perempuan. Orang lelaki dah relax saja macam saya ni kan. Macam saya sekarang ni duduk tu makan pisang. Ini pisang ni cuma khusus untuk sperm sajalah. Macam orang lelaki, dia untuk kontrol sperm saja, dia tidak banyak. Bila hari kejadian nanti just macam mana mau cakap, just collect kita punya sperm lah, and then serahkan kepada doktor, and then doktor akan kawinkan lah dengan kalau orang perempuan. Bercerita pasal sperm ni kan, orang lelaki pun kalau hendak menjalani rawatan kalau hendak menjalani rawatan IVF, orang lelaki pun wajib cek dia punya produktiviti itu, dia punya sperm itu quality ke tidak. Macam saya kan, so kita orang start beberapa tahun yang lepas sudah kita try study, and then boleh dikatakan kita try tahun 2000, mungkin 2000 sebelum 2017 macam tu lah, lebih kurang 3 tahun ataupun 4 tahun yang lepas kita telah melihat kepada IVF ini, dan merancang macam mana. So dalam tempoh tersebut, dalam tempoh 3 tahun ini, saya telah melakukan dua ujian analisa sperm saya sendiri. Untuk pertama kali dulu saya buat pada tahun 2017. Ini laporan saya punya sperm tahun 2017. Tahun 2017 apabila saya membuat ujian kan dengan pihak yang bertauliah lah, and then dari aspek quality sperm, alhamdulillah tahun 2017 saya tidak problem. Kalau ikut laporan kalau ikut laporan pakar, laporan makmal lah. total saya punya sperm, jumlah saya punya sperm pada tahun 2017 adalah berjumlah 91.2 juta. Saya punya sperm. Itu dia tipu itu. Saya tahu apa cerita dia. Itu tahun 2017. Tapi bila saya cek balik pada tahun 2020, 3 tahun kemudian, saya cek balik saya punya quality sperm. Total saya punya sperm pada tahun 2020 adalah berjumlah 1.55 juta. 1.55 juta. Kalau tahun 2017 91.2 juta. Tapi kalau tahun 2020 sperm saya berjumlah 155 juta. Artinya pada tahun 2020 ini kandungan sperm itu lebih tinggi lah. Dia mau cakap yang Abang Rit ni power lah. Lagi power. F0. Lagi power. Lagi tahun 2017. So makin tua Abang Rit makin power. Tapi itu dari aspek jumlah sperm, compare antara tahun 2017 dengan 2020. Jika di compare dari aspek jumlah, of course tahun 2020 jumlahnya lebih banyak daripada tahun 2017. Tapi dari aspek quality, dia ada menurun sikit lah. 2017 kualiti dia alhamdulillah boleh, memang tiada masalah. Tapi tahun 2020 ni kualiti sperm dia banyak menurun sikit lah. Kalau ikut penerangan doktor kita hari 99% dia abnormal, and then 97% itu dia punya sperm itu besar kepala. So bila doktor
bila doktor mention kan, sperm itu 97% besar kepala. So saya terfikir, besar kepala macam jenis gas kepala. Tapi bukan dia besar kepala, cuma sperm tersebut dia abnormal, tidak normal. So that's why lah, macam kita orang lelaki kan, bila kita cek sperm, kita cek hari ini, boleh jadi esok hari result dia tidak akan sama seperti semalam. Sebab kualiti sperm ini dia akan berubah-ubah setiap hari. Banyak benda, banyak perkara mempengaruhi kualiti sperm kita ini. Macam tadilah seperti yang saya explain tadi kan, doktor cakap kalau terlalu lama kan sperm itu disimpan, ini macam expired lah. So macam saya punya sperm ni tahun 2020 ni, dia lama tidak diusahakan, lama simpan. So bila kita hari kejadian kita cek, kualiti dia banyak menurun. So that's why lah pada hari kejadian, waktu kami menjalani rawatan IVF ni, doktor nasihatkan 4 hari sebelum persenyawaan dilakukan, sperm perlu dibuang terlebih dahulu supaya pada hari kejadian sperm yang lebih berkualiti dapat dihasilkan. This why lah untuk orang lelaki luar sana, kalau korang cek sperm, result pada hari tersebut korang memuaskan, korang jangan sedih. Sebab boleh jadi esok hari ataupun next week korang cek lagi, dia punya sperm kualiti dia okey. Sebab sperm dia berubah-ubah, dia tidak akan maintain sama seperti hari ini. So nasihat saya kepada pasangan yang belum ada cahaya mata kan, mungkin korang boleh usahakan lah. Dia ada banyak cara, banyak kaedah lah rawatan ini. So apa jua kaedah yang disuggest, yang dicadangkan oleh doktor, dia bergantung kepada apa masalah pasangan tersebut. That's why lah first kali memang mau check up dulu lah dengan doktor yang betul ya, apa masalah pasangan, sama ada diri sendiri ataupun pasangan kita. So cek dulu lah. Dari sana doktor akan advice, akan bagi nasihat, cadangan apa rawatan terbaik. So untuk mereka yang berada di luar sana yang mungkin belum ada cahaya mata, masih muda, sudah kahwin lama tapi belum ada cahaya mata, so mungkin korang boleh pertimbangkan lah untuk menjalani rawatan IVF ini. Just enjoy, jangan stres, rancang, cari ilmu, join seminar, and then mungkin boleh cek dalam YouTube, Google, untuk ilmu basic dia bagaimana. So study dulu apa itu IVF. So di luar sana telah ramai pasangannya berjaya mendapatkan cahaya mata melalui kaedah IVF ini ataupun kaedah ICSI ini. Baru-baru ini saya berkenalan dengan salah seorang orang Semenanjung lah. Dia memiliki anak IVF lah, lelaki, sudah besar. Kalau tidak silap next year dia cakap masuk anak hasil IVF. Mereka menemui kegagalan beberapa kali. Coba kali pertama rasanya dia 3 kali try IVF. Kali ketiga ataupun kali kedua baru dia berjaya. So rawatan IVF ni jika gagal yang pertama, this mean terpaksa try lagi, repeat lagi, try lagi yang kedua, ketiga. That's why lah kita target untuk dapatkan sebanyak mungkin telur orang perempuan, try sebanyak mungkin untuk kumpul embrio. Sekiranya kita berjaya menghasilkan 10 embrio, that mean kita ada 10 kali peluang untuk menghasilkan IVF. So bagi mereka yang luar sana belum ada cahaya mata, mungkin boleh pertimbangkan lah. So korang boleh share video ini, mana tahu info ini mungkin berguna kepada mereka yang belum ada cahaya mata, seperti kami inilah. Adapun cahaya mata kami sekarang
yang saya post dalam saya punya Facebook kan. Adapun cahaya mata kami sekarang itu adalah anak angkat lah. And then sekarang dia berada di Tetau. Ini ada salah satu cabaran dia lah ketika menjalani rawatan IVF. Kalau ada anak lain tuh pasal ditinggalkan dengan family kah ataupun penjaga kah. Macam kami pasal pergi ke Kuching sini, so anak angkat kami pasal ditinggalkan dengan penjaga di Tetau, so berjauhan, rindu jugalah. Itu antara cabaran yang kita hadapi jugalah. Cabaran yang kita hadapi sewaktu menjalani rawatan IVF ini. So saya rasa ini apa yang saya share malam ini, apa yang saya share dalam video ini, ianya hanyalah pengalaman ataupun apa yang kami lalui pada saat ini, dan bukannya suatu benda yang bersifat mengajar Anda. Sebab kalau mau mengajar ataupun berkongsi ilmu yang lebih betul ya, ada doktor yang lebih berhak. So kalau korang mau dapatkan info yang lebih tepat, jumpalah doktor pakai yang berkenaan, yang memang khusus untuk benda ini. Yang saya cerita malam ini hanya pengalaman kami, bukan untuk mengajar, tapi hanya share. Mungkin korang boleh dapat gambaran apa yang kami lalui ketika kami menjalani rawatan IVF ini. So korang boleh share lah video ini, InsyaAllah boleh jadi ia membantu mereka yang sedang merancang ataupun sedang menjalani rawatan ini. And then sebelum mengakhiri saya punya rakaman video, saya ucapkan ribuan terima kasih lah karena sudi menjadi penonton setia. Sekiranya ada tersalah bahasa, terkasar bahasa, mohon ampun, minta maaf. And then halalkan apa yang patutlah makan minum walaupun tidak makan minum. Oke, rasanya itu saja. Bye bye. Assalamualaikum.